Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah Nurul Izzah ialah penyelamat PKR? Menjadi buah mulut dan perdebatan di media sosial dua perkara ini, iaitu sama ada Nurul Izzah tu ialah penyelamat PKR ataupun Nurul Izzah akan menyebabkan masalah besar dalam PKR. Dua-duanya mempunyai jawapan, dua-duanya mempunyai pengikut. Pengikut yang satu menyatakan bahawa memang Nurul Izzah akan mampu membawa reformasi baru, era baru, hala tuju baru kepada PKR. Ada yang mengatakan Nurul Izzah akan membawa gen baru ataupun generasi baru menyukai PKR. Ada juga yang menyatakan bahawa Nurul Izzah akan dapat menyatukan perpecahan yang berlaku dalam PKR. Memang tidak boleh dinafikan di mana-mana parti politik, tak pedulilah itu pembangkang ke atau kerajaan, pasti mempunyai blok-blok tertentu. Puak-puak tertentu yang mahu menggerakkan kemauan mereka sendiri. Tapi persoalannya ialah, betulkah Nurul Izzah ialah penyelamat ataupun beliau telah menjadi penyebab kepada Rafizi Ramli kalah dan merajuk? Menurut seorang ahli PKR yang saya boleh kata saya minati, iaitu Hassan Abdul Karim, seorang peguam dan ahli Parlimen Pasir Gudang. Kita tahu Hassan Abdul Karim ini ialah seorang yang lantang, seringkali menongkah arus, melanggar arus. Banyak kali beliau mengkritik Anwar Ibrahim. Dan paling beliau kritik ialah tentang nepotisme dan politik tidak matang yang ada di Malaysia. Tetapi kali ini, bayangkan Hassan Abdul Karim sendiri menyokong bahawa Nurul Izzah ialah penyelamat PKR jika cabar Rafizi, kata Hassan. Mengapa Nurul Izzah disebut sebagai penyelamat PKR oleh Hassan Abdul Karim? Saya agak terkejut apabila Hassan Abdul Karim menyatakan ini. Dia kata Nurul Izzah merupakan penyelamat PKR daripada mendapat seorang timbalan presiden yang tidak sesuai dan memenuhi aspirasi rakyat Malaysia yang inginkan pemimpin matang. Menyertai suara sokongan, pelbagai pihak yang mengalu-alukan Nurul Izzah bertanding jawatan dalam pemilihan PKR tidak lama lagi, Hassan berkata, dia memang menentang amalan Korinisme, sama ada dalam kerajaan maupun parti. Pun begitu, kata ahli Parlimen Pasir Gudang itu, dalam konteks Nurul Izzah, dia rela berada di barisan hadapan untuk mempertahankan anak Perdana Menteri berkenan. Katanya, Nurul Izzah tidak boleh dinafikan haknya untuk bertanding merebut jawatan timbalan presiden hanya kerana dia anak Anwar Ibrahim, yang kini menjadi Perdana Menteri merangkap Presiden PKR. Nurul Izzah mempunyai kebolehan dan jika dia bertanding timbalan Presiden PKR, beliau insya-Allah boleh menang, katanya, dan sudah terbukti Nurul Izzah menang semalam dengan majoriti yang sangat besar. Kata Hassan lagi, Anwar pula seharusnya berkecuali dan memerhati sahaja jika putrinya itu masuk gelanggang dan bersaing secara demokrasi. Nurul Izzah adalah faktor yang boleh menyelamatkan PKR daripada mendapat pilihan yang tidak sesuai untuk jawatan sepenting timbalan presiden, katanya dalam kenyataan petang tersebut. Izzah mula disebut-sebut sebagai calon yang wajar diangkat bertanding bagi jawatan timbalan presiden sejak pagi kemarin dengan pantas mendapat sokongan banyak pihak. Antaranya bekas ahli Parlimen Kapar Abdullah Sani Abdul Mahamid, selain setiausaha politik kanan Perdana Menteri Samsul Iskandar Mat Akin. Ketika ini jawatan timbalan presiden disandang oleh Rafizi dan semalam dia telah tewas. Baru-baru ini Hassan secara terbuka menunjukkan rasa puas hati apabila sejumlah pemimpin PKR yang dikaitkan dengan Rafizi gagal memenangi pemilihan di peringkat cabang. Antaranya naib Presiden PKR yang sebelum ini mengetuai cabang Setiawangsa
Nik Nazmi Nik Ahmad yang tewas kepada pelakon, pengarah dan pelawak Afrin Sauki. Seorang lagi tokoh yang dilihat dekat dengan Rafizi dan kalah ialah ahli Parlimen Johor Bahru merangkap Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Akmal Nasir. Kata Hasan, pemilihan PKR kali ini adalah satu revolusi demokrasi melalui peti undi secara digital tercanggih. Selain Nurul Izzah, seorang lagi tokoh kanan PKR yang disebut-sebut mungkin mencabar Rafizi ialah Saifuddin Nasruddin Ismail, tetapi beliau telah pun menarik diri dan tidak bertanding. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Berjumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa hari pemilihan PKR, isu yang paling hangat di media sosial ialah kononnya Rafizi Ramli dikhianati. Sehingga satu daripada tulisan yang menarik perhatian saya ialah datang daripada Awang Matali di Facebook. Beliau menulis, akhirnya Rafizi Ramli dikhianati. Menurut hantaran beliau, Rafizi Ramli pada tahun 2018 pernah menyatakan di hari pembebasan Anwar Ibrahim, pada tempoh hari, saya jarang menitiskan air mata, tetapi saat itu saya tidak malu untuk bergenang air mata. Kerana akhirnya Allah telah berikan kelapangan kepada beliau pada usia 71 tahun, kata Rafizi. Saya terjun bersama arus reformasi pada umur 21 tahun. Pada kali pertama beliau dipenjarakan. Pada kali kedua beliau dipenjarakan, saya turun sama berdepan dengan penjara, kata Rafizi. 20 tahun adalah masa yang cukup panjang dan dalam satu perjuangan yang hampir tidak membawa apa-apa ganjaran, kecuali mengajar saya erti setia kawan, prinsip, kebenaran dan pengorbanan. Kepada adik-adik yang muda, bacalah asal-usul perjuangan reformasi ini untuk menghargainya, kata Rafizi. Saudara, yang paling banyak trending ataupun paling viral di media sosial ialah menyebut tanda pagar Rafizi Ramli dikhianati. Benarkah Rafizi Ramli dikhianati dalam pemilihan PKR itu sehingga beliau kalah? Beberapa pendapat boleh kita ambil. Antaranya adalah tidak munasabah untuk mempersalahkan tindakan Nurul Izzah Anwar bertanding dalam pilihan raya pemilihan PKR itu. Kerana menjadi hak Nurul Izzah Anwar untuk sama-sama bertanding merebut jawatan. Tidaklah adil untuk Nurul Izzah Anwar gara-gara beliau lahir sebagai anak Anwar Ibrahim, tidak pula boleh bertanding. Selain daripada itu, kita pun boleh menilai, kata netizen, bahawa Nurul Izzah Anwar, walaupun tiada Anwar, beliau masih tetap mempunyai aura, mempunyai kekuatan dan masih dilihat sebagai seorang yang luar biasa. Kentalnya semangat Nurul Izzah berjuang dapat dilihat ketika Anwar Ibrahim dipenjara. Jadi boleh dikata walaupun tiada Anwar, Nurul Izzah tetap menjadi putri reformasi. Walaupun begitu, ramai juga netizen masih terus melaungkan, menulis di media sosial menyatakan benarlah Rafizi Ramli dikhianati. Ini kata mereka apabila pada mulanya Rafizi Ramli dikabarkan akan mendapat laluan lebih mudah untuk menjadi timbalan Presiden PKR. Sebelum ini pernah dinyatakan bahawa Rafizi Ramli akan diusahakan untuk dapat naik sebagai timbalan Presiden tanpa lebih susah. Tapi malangnya akhirnya Rafizi melalui satu ranjau yang sangat besar. Bahkan di dalam pengakuan dan di dalam kempen Rafizi, tanpa berlapik-lapik, Rafizi menyatakan bahawa beliau seakan-akan
sudah ditakdirkan untuk kalah. Dan semuanya disusun seolah-olah untuk mengalahkan beliau. Pengakuan Rafizi itu luar biasa. Tular juga di media sosial menyatakan bahwa Rafizi Ramli cukup kecewa dan protes. Dan ada yang kata, memang 80% atau 90% Rafizi Ramli akan meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Manakan tidak, kekecewaan Rafizi memang berasas. Bayangkan beliau sebagai ahli parlimen, beliau sebagai menteri, kalah kepada Nurul Izzah Anwar yang bukan seorang menteri, bukan ahli parlimen. Tapi apakan daya? Nasi sudah menjadi bubur. Kalah tetap kalah, menang tetap menang. Jadi pada pendapat anda, benarkah Rafizi Ramli dikhianati? Kata Jeno NGO, memang ada hal yang berlaku dalam PKI ini kali ini. Sebab striker PKR sudah tidak bermain lagi. Ada hikmah di sebalik hal ini, kata Steve Liu. Steve Liu, you absolutely right. Too generous reality favors, kata Henry. Seorang lagi menyatakan bahawa Rafizi Ramli tetap menjadi seorang figura PKR yang disegani dan ditakuti oleh kawan dan lawan. Memang sukar untuk menyatakan kebenaran walaupun ia pahit. Pahit untuk ditelan dan diterima yang terciduk. Nervin kata adat pertandingan ada menang dan ada kalah. Kata Henry, ya ini satu pemikiran yang positif. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.